الذين أنعمت عليهم غير بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Yang berbahagia tuan imam, pengurusi dan jaga kuasa masjid Simpang 4 Nomor 60, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang hadir pada malam ini, mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pertama sekali kita panjatkan kesyukuran kita kehadrat Allah Azza wa Jalla. Sekali lagi Allah memilih kita untuk mengisi ruang waktu kita dengan kuliah-kuliah ilmu ini. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sebagai mukadimah pada malam ini saya bawa sepotong hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Imam Muslim. An Abdul Rahman ibni Abdul Qari قال سمعت عمر ibn al-Khattab يقول سمعت هشام ibn Hakim ibn Hizam يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأها وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأنيها فكدت أن أعجل عليه ثم أمهلته حتى انصرف ثم لبيته بردائه فجئت به رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني سمعت هذا يقرأ سورة الفرقان على غير ما أقرأتنيها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسله اقرأ فقرأ القراءة التي سمعته يقرأ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هكذا أنزلت ثم قال لي اقرأ فقرأت فقال هكذا أنزلت إن هذا القرآن أنزل على 7 أحرف فقرأوا ما تيسر منه أو كما قال رواه Imam Muslim. Tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, hadis yang kita bawa pada malam ini sebagai satu mukadimah kepada kita sebelum kita baca tafsir juzul Ammah. Hadis ini ada kaitan tentang bacaan ataupun bentuk bacaan dalam ayat-ayat Al-Quran ini. Abdul Rahman bin Abdul Qari dicerita, katanya sami'tu Umar ibn al-Khattab yaqul, katanya aku mendengar Sayyidina Umar al-Khattab pernah berkata. Kata Sayyidina Umar al-Khattab kepada Abdul Rahman bin Abdul Qari ini, sami'tu Hisham ibn Hakim ibn Hizam. Sayyidina Umar kata, satu hari aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam, ini sahabat Nabi juga. Sayyidina Umar cerita kepada Abdul Rahman bin Abdul Qari ini, dia kata sami'tu, aku pernah dengar satu hari Hisham bin Hakim bin Hizam ni, sahabat Nabi yang lain ni, dia yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha. Sayyidina Umar kata, aku dengar Hisham ni dia baca surah Al-Furqan, yang dia baca tu, wajah bacaan dia tu
ghairi ma aqra'uha. Aku tak baca macam tu depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bacaan yang Hisham bin Hakim bin Hizam baca ni bagi aku pelik. Yang aku pergi talaqi depan Nabi ni, bacaan dia lagu lain. Tiba-tiba satu hari aku mendengar Hisham bin Hakim bin Hizam ni, dia baca surah Al-Furqan ala ghairi ma aqra'uha, dengan satu wajah bacaan yang wajah tu aku tak dapat daripada Nabi dan aku tak baca. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqra'aniha. Kata dia baca wajah bacaan tu tak seperti yang Nabi sallallahu alaihi wasallam baca dan aku baca depan Nabi. Fakitu an a'jala alai. Ni kata Sayyidina Umar Al-Khattab, bila aku dengar dia baca dengan satu bacaan yang pelik bagi aku, maka aku ni hampir bertindak kasar kepada dia. Fakitu maksudnya hampir dah aku ni an a'jala alai, nak buat satu tindakan keras kepada dia. Pasal apa? Hendak pergi ubah ayat Quran. Sayyidina Umar ni tuan-tuan, dia terkenal dengan apa? Dengan kebenaran-kebenaran, kebatilan-kebatilan. Yang betul daripada Nabi ambil, yang hak tak betul jangan duk reka main. Sayyidina Umar. Sayyidina Umar Al-Khattab ni, kita baca sejarah riwayat hidup dia, Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, sehingga digelar dia dengan Al-Faruq. Apa maksud Al-Faruq tuan-tuan? Yang membezakan di antara hak dan batil. Dia terkenal dengan sikap tu. Kalau orang main buat satu tindakan yang tindakan tu tak sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi tak pernah tunjuk, dan amalan tu pelik pada dia, dia cukup tegas Sayyidina Umar. Kalau tak pernah ada contoh main, maka dia cukup tegas di atas apa yang berlaku depan mata dia. Apatah lagi kalau hak duk jadi depan mata dia benda haram, dia cekak baju terus. Main dia buat tak tahuan depan Sayyidina Umar tuan-tuan, depan-depan tu dia akan ambil tindakan terus, yang kata Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka cerita sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam ni, satu hari dia baca ayat dalam suratul Furqan ni, wajah bacaan tu tak seperti Sayyidina Umar baca dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fakitu an a'jala alaih, hampir aku ambil satu tindakan keras kepada apa nama sahabat ni. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, sambung lagi, summa amhaltuhu, kemudian daripada itu aku biar saja dia. Sayyidina Umar kata, hatta saraf, sehingga Hisham bin Hakim bin Hizam ni nak pergi dah. Summa labbaituhu biridaih, hati aku tak lepas, kata Sayyidina Umar. Dalam dia duduk jalan nak pergi tu, aku cekak rida dia, ni kain selendang. Kata Sayyidina Umar, summa labbaituhu biridaih, kemudian aku genggam dan pegang rida yang ada atas bau dia. Dan faji'tu bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengan sahabat ni yang bernama Hisham bin Hakim ni pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, kau nak bagi selesai hari ni kau, hak aku baca lagu lain, hang baca bunyi lagu lain. Jomlah kita dua pi jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam, pi putih betul-betul bacaan siapa betul ke aku silap baca kat lagu mana. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu, faqultu, bila pi depan Nabi, kata Sayyidina Umar, faqultu ya Rasulullah, kata Sayyidina Umar Al-Khattab, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inni sami'tu hadha, dia kata wahai Rasulullah, sesungguhnya tadi aku dengar ni lelaki ni dia baca yaqra'u surat Al-Furqan. Ni aku dengar sahabat ni, sahabat kita ni Hisham ni, dia baca surah Al-Furqan ala ghairi ma aqra'taniha, dengan satu wajah bacaan yang aku tak pernah baca depan kamu, wajah bacaan tu. Ya Rasulullah, tadi dia baca, bacaan dia tu pelik, aku tak pernah baca dan kamu tak pernah ajar bacaan tu kepada aku. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata dekat Sayyidina Umar, arsilhu, bawa dia mai depan aku.
Aku nak tanya dia, apa dia baca depan kamu tadi? Iqra. Nabi kata dekat sahabat ni, yang bernama Hisham ibn Hakim ibn Hizam ini, Nabi kata dekat dia, Iqra, bacalah hak macam kamu baca tadi. Sahabat yang nama Hisham ni pun baca, faqara al-qira'ah. Kata Sayyidina Umar, maka dia pun bacalah bacaan allati sami'tuhu yaqra, dengan wajah bacaan yang dia baca tadi. Maknanya dia tak corong Nabi ya. Sayyidina Umar dengar ni, hang baca macam hang baca kat aku, kalau tidak sakit. Sayyidina Umar Al-Khattab. Maka kata Sayyidina Umar, dia pun bacalah bacaan itu dengan wajah bacaan allati sami'tuhu yaqra, yang aku dengar tadi. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata depan Sayyidina Umar dan Hisham, Sayyidina Hisham bin Hakim ni, Nabi kata, hakaza unzilat. Hak macam ni ayat Quran diturunkan. Ponggah. Siapa betul agak-agaklah dengan Sayyidina Umar ni. Dia kalau kita lah cuak jugalah kan. Tadi aku dengan cekak dia mau cukup, dengan naik cengih apa semua. Siapa yang betul, jom kita pergi jumpa Nabi. Bila dia baca depan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata depan-depan Sayyidina Umar dengan sahabat yang bernama Hisham bin Hakim bin Hizam ni, hakaza unzilat. Bacaan Hisham bin Hakim ni, bacaan ni diturunkan melalui Jibril alaihissalam mai kepada aku. Macam inilah bentuk bacaan yang turun mai. Tak selesai lagi, kata Sayyidina Umar, summa qala li. Nabi beralih kat Sayyidina Umar Al-Khattab pula. Nabi kata dekat aku, kata Sayyidina Umar, Iqra, kamu wahai Umar, baca bacaan yang kamu dakwa itu bacaan yang betul, baca mai. Faqara'tu, kata Sayyidina Umar, aku pun baca surah Al-Furqan macam yang aku talaqi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Aku baca, dia kata. Faqala, maka Nabi bersabda, hakaza unzilat. Yang ni, ayat ni yang kamu baca ni, wajah ni pun diturunkannya seperti itu. Kemudian Nabi sambung, Nabi kata, inna hadzal Quran. Tuan-tuan dengar baik-baik. Nabi kata sesungguhnya Quran ini, Nabi kata, unzila ala sab'ati ahruf. Dia turun atas 7 huruf. Sab'ah ahruf maksudnya 7 huruf. Faqra'u ma tayassara minhu. Nabi kata, bacalah mana yang mudah daripada sab'ati ahruf tu. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Tuan-tuan, kita nak ringkas je perbahasan pada malam ni. Nombor 1, daripada hadis yang kita baca, satu sikap yang bagus kita nak ambil daripada Sayyidina Umar Al-Khattab apa dia? Kebenaran mesti dicari dan diselidiki. Bila berlaku pertembungan dengan apa yang kita rasa kita benar, yang ada depan mata kita tu tak betul, yang ada depan mata tu kita rasa tak benar, maka kita wajib untuk selidik betul. Tindakan aku buat ni betul ke tak betul? Ke dia betul? Ke siapa yang betul? Satu. Sikap tu nama apa tuan-tuan? Tabayyun dia panggil dalam agama. Tabayyun ni bukan hak rancangan tu, tabayyun rancangan dalam TV tu kan. Yang tu pun dia juga tu masuk tu tabayyun masuk dia apa? Ada isu, selidik bagi clear betul-betul. Bukan ada isu viral bagi hangit. Viral ni tak tahu dah, tiba-tiba kesudahan dia apa dia? Mengecewakan sebelah pihak ni. Satu. Sikap orang beriman ni apa dah tuan-tuan? Bila berlaku benda yang tak memuaskan hati kita, ada pertembungan di antara hak dan batil, ataupun dua-dua mendakwa kebenaran, maka sikap orang Islam, fatabayyanu. Apa dia? Pergi selidik dulu. Pergi jumpa satu orang yang ada autoriti. Kalau dalam masalah fiqh, pergi jumpa ahli-ahli fiqh untuk rungkai masalah kita dengan sahabat kita. Dia kata hak ni daripada mazhab Syafi'i, hak kita duk buat selama ni lagu lain, tak sama. Pergi cari ahli dia untuk settle benda ni, bagi selesai. Tu nama dia tabayyun. Orang bawa cerita lagu ni, kawan ni pun bawa cerita lagu ni, dua-dua cerita tak sama, maka kita ni fatabayyanu, kita pergi selidik, pergi pastikan benda ni bagi clear betul-betul, supaya apa? Hati kita tenang. Satu. Yang kedua, daripada hadis yang kita baca pada malam ni, ini menarik sikit.
Bulan yang nak mai selepas daripada Sya'ban ni ialah bulan Ramadan, bulan Al-Quran, bulan yang diturunkan Al-Quran padanya, bulan yang rata-rata kita akan banyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran. Hak tak baca setahun, bulan Ramadan dia baca. Betul tak? Setahun dah tak baca ni, 11 bulan masuk Ramadan je tadarus dia nombor 1 sekali, tapi 10 malam pertama lah, lepas tu habis tak ada. Lagu tu lah. Tapi nak habaq kata Ramadan Al-Mubarak ni bulan apa? Bulan Al-Quran. Baik, Al-Quran yang ada dekat kita tu tuan-tuan, kita saja nak buka minda kita. Al-Quran yang ada dekat kita tu, yang kita duk baca hari-hari tu, dengan satu wajah bacaan itu, wajah yang kita baca tu tuan-tuan, kalau dalam riwayat dipanggil riwayat Hafs an Asim daripada Tariq Syatibi, ataupun kita baca Tariq Ibn Jazari. Ini panjanglah perbahasan dia, kalau nak bahas tak apa. Wajah bacaan tu pun tuan-tuan, kita tak khatam pun, tak khatam. Bukan sab'ati ahruf, hak tu saja. Hak Hafs an Asim Tariq Syatibi, hak kita duk amal di Malaysia kita ni tuan-tuan, hak kita duk baca ni pun, tu pun kita baca khatam masa darjah 6 sekali, masa malam nak menikah sekali. Kan? Darjah 6 khatam sekali, malam nak menikah lagi sekali. Pasal apa? Pasal Tok Qadi kata kalau boleh malam nikah, khatam lah esok kita nak akad nikah, bagus ya. Kita pun khatam malam tu lah. Jadi kita khatam 2 kali seumur hidup. Lepas tu esok bila kita meninggal, orang tolong khatam pula kat kita. Tuan-tuan, punya lemahnya bacaan Quran yang ada pada kita, kita ambil muhasabah untuk diri kita. Bacaan Al-Quran kita banyak mana? Satu. Yang kedua, ilmu Al-Quran ni, daripada hadis ni, ilmu Al-Quran ni cukup luas tuan-tuan, cukup luas. Ni hak kita baca hadis ni tuan-tuan, dia berkaitan apa? Qiraat, wajah-wajah bacaan. Ilmu Al-Qiraat ni saya tengok tuan-tuan, kalau dalam masyarakat Melayu kita, dia seperti satu ilmu yang makin hilang dah. Seperti ilmu apa? Al-Faraid. Al-Faraid ni memang dah tak ramai dah orang kuasai pun tuan-tuan. Kalau dalam Pulau Pinang ni, boleh kira berapa orang yang ahli untuk mengira harta pusaka mengikut kaedah ditetapkan oleh Quran dan hadis Nabi, ikut kaedah faraid ni. Tak ramai. Ilmu ni pun sama tuan-tuan. Ilmu Al-Qiraat ni, wajah-wajah bacaan ni pun tak semua orang yang boleh menguasai. Pasal apa? Pasal syarat pertama nak ngaji ilmu ni, pertama kalau nak memudahkan dia, ialah dia kena hafaz Quran. Satu. Jadi kita hak lajak dah nak buat macam mana, tak apalah, hafal pelan-pelan juga. Azam bagi anak kita ni pergi masuk Mahat Tahfiz esok ni, aku mau anak aku menguasai ilmu Quran ni. Satu, dia nak kena hafal 30 juzuk. Yang kedua, dia nak kena menghafaz matan dan bait-bait syair yang ulama-ulama susun untuk supaya dia ingat wajah bacaan ni baca lagu mana, ni baca lagu mana, ni bunyi lagu mana. Dia kena ingat. Dan dia kena boleh beza pula dalam surah ni dengan surah ni tak sama. Kalimah yang sama tapi wajah tak sama bagi imam sekian-sekian. Dia kena ingat. Oh, berat tak? Jadi kita nak kena faham tuan-tuan, bahawasanya ilmu Quran ni ilmu yang sangat luas. Kita yang tak berkesempatan mengaji ilmu ni, sempena bulan Ramadan ni tuan-tuan, kita tanam satu keazaman. Kalaupun pun tak boleh nak menguasai semua wajah bacaan Al-Quran yang diturunkan, ini satu kelemahan kepada kita tuan-tuan. Bahkan khusus saya katakan satu kelemahan kepada dunia umat Islam Melayu kita. Sebab tuan-tuan, pengalaman saya dan sahabat-sahabat yang mendalami bidang ni, bila kita duduk di Mesir, duduk dalam kuliah ni tuan-tuan, kita berasa sangat kerdil. Pasal ilmu ini banyak dikuasai oleh orang-orang Arab yang hafaz Quran, yang menguasai ilmu Quran. Tuan-tuan, kita kena ada rasa ruginya kita kerana kita tidak boleh membaca Al-Quran dengan semua wajah yang diturunkan kepada Nabi SAW. Satu kerugian yang besar. Bukan takat kita tak boleh baca semua, wajah yang ada dekat kita pun kita tak baca. Kita tak baca. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada wajah lain, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Kufuan
kuf'an. Kita tak pernah tahu, tuan-tuan. Kita tak pernah tahu dan kita tak berpeluang mengetahui. Pasal apa, tuan-tuan? Ialah kerana pertama, kita muhasabah lah. Kita jauh daripada Quran. Satu, Allah tak pilih kita. Pasal hak riwayat yang ada kat kita pun kita tak larat baca, tak mampu baca, Allah tak pilih kita lah untuk menjadi orang yang hafiz Quran, mendalami ilmu Quran, lahirnya zuriat-zuriat kita yang minat bidang Quran. Jadi tuan-tuan, dengan berkat Ramadan yang nak main ni, timpan satu keazaman, kalau bukan aku, anak-anak aku, cucu-cucu aku, untuk mendalami ilmu yang semakin hilang daripada masyarakat ni. Nah, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu je lagi, tuan-tuan. Bacaan yang kita duk baca, riwayat Hafs an Asim ni pun sajalah. Jangan-jangan jumpa tajuk ni kita sembang habis sikit. Kalau kita tanya malam ni pun, tuan-tuan, perasan tak hak kita duk baca tu ada satu wajah bacaan ataupun satu kaedah disebut sebagai ishmam? Pernah dengar tak? Ada di kalangan kita tak pernah dengar ishmam. Orang mengaji bidang Quran ataupun kajian talaqi dengan tutur guru pernah lah dengar. Kebanyakan orang kita, orang awam ni, tuan-tuan, hak zaman kita mengaji dulu-dulu sampai lah tuan-tuan, bahkan kadang-kadang kita tak pernah dengar pun, ada ke dalam bacaan kita tu nama dia ishmam? Ada. Tang mana tu, ustaz? Buka surah Yusuf, awal-awal surah Yusuf ada hukum bacaan ishmam ataupun raum dia panggil, memuncungkan mulut pada ketika menyebut kalimah tak manna. Pernah dengar? Tak pernah dengar. Jadi kita baca lagu mana? Kita baca salah jawapan dia. Selama ni kita duk sangka kita baca Quran tu okey dah, kemas dah, tak mau pergi talaqi, tak mau jumpa guru dah, tak mau mengaji dah, masjid buat apa halaqah Quran pun tak rasa minat dah. Bila kita cetus benda-benda macam ni, oi, aku ni dengan Quran ni rupanya jauh. Kita pernah dengar tashil. Ada bacaan kita satu tempat dalam Quran yang kita baca tashil baina nama dia, mempermudahkan hamzah yang kedua. Pernah dengar? Hangguk bila kata pernah. Pernah, ustaz, tapi kami tak perasanlah tak mana. Pada kalimah a'jami, dalam mushaf dia buat tanda noktah hitam gelap besar atas hamzah kedua. Asalnya a'jami wa arabi, tapi kita baca lagu mana? Kau sampai kat situ kita senyap, kan? Laula fussilat ayatuhu, bunyi gitu kan, tak tahu nak sebut lagu mana. Pasal apa? Pasal dia titik hitam. Nak kata apa tu? Nak kata bukan ada baris, tak ada. Tu nama dia tashil. Macam mana nak sebut? Mempermudahkan hamzah kedua. Laula fussilat ayatuhu Pernah kita talaqi gitu, tuan-tuan? Tak pernah. Satu kekurangan kepada kita lagi. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, saya sengaja bawa hadis ni kerana selepas ni kita akan tangguh sepanjang bulan Ramadan, lepas tu kita akan buka selepas raya pula. Hadis ini memberi satu keinsafan kepada kita. Banyak sunnah yang kita boleh buat, tuan-tuan. Sunnah berpakaian, sunnah berwangi-wangian, sunnah taqlimul azfar, potong kuku hari Jumaat, sunnah makan Nabi macam mana, tidur Nabi macam mana, betul tak? Sandak Nabi macam mana. Tuan-tuan, satu benda yang jarang kita bincangkan ialah sunnah yang semakin hari semakin hilang ilmu ini daripada kita, iaitu Nabi bukan sekadar membaca Al-Quran dengan satu wajah bacaan, tetapi Nabi sebut sesungguhnya Quran itu unzila ala sab'ati ahruf, Quran turun atas 7 huruf, faqra'u ma tayassara minhu. Satu kekurangan kepada kita bila kita tak menguasai ilmu ini, tuan-tuan, kita tidak dapat mengamalkan apa yang Nabi wariskan kepada kita. Nah, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, mudah-mudahan muqaddimah yang kita baca ni memberi manfaat kepada kita. Baik, kita menggunakan kitab Tafsir Juz'u Ammah. Baik, bagi tuan-tuan yang ada kitab boleh buka. Okey, kita sampai pada muka surat 24, muka surat 24. Kita akan sambung pada ya ma'syaral muslimin.
Baik tuan-tuan, kalau ingat lagi, kita dah masuk dah bulan lepas surah Abasa. Surah Abasa, surah bermasam muka. Maksud Abasa tu maksud dia telah bermasam muka. Siapa dia? Nabi SAW. Kepada siapa? Kepada sahabat yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum radhiyallahu anhu, muazzin Nabi SAW. Tuan-tuan pun dah ikut kuliah kita, pun dah tahu dah asal rentetan cerita ni. Baik, so sambung malam ni. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'un fidarani amin. Ya ma'syaral muslimin, pada beberapa ayat di atas Tuhan kita Allah Subhanahu wa ta'ala menegur dan mencacat perbuatan dan tingkah laku Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maksud menegur dan mencacat tu, Tuhan tegur dengan satu teguran keras. Allah sebut ayat 1 sampai 16 tuan-tuan, satu teguran yang keras ya, panjang. Abasa wa tawalla, dia telah bermasam muka dan berpaling. Anja'ahul a'ma, tak kala datang kepadanya seorang lelaki yang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka, kemungkinan yang buta itu mai pada ketika itu mudah-mudahan dia nak menyucikan hati dia dan diri dia. Au yazakkar, dia nak dengar tazkirah. Fatanfa'ahu zikra, maka boleh ambil manfaat daripada tazkirah tu. Tuhan tegur. Amma manistaghna, adapun ni pemuka-pemuka Quraisy ni, depa ni manistaghna, berasa kaya, berasa tak perlu Tuhan, berasa tak perlu agama. Fa antalahu tasadda, kepada pok-pok ni kamu wahai Muhammad, kamu ni kepada ketika tu berhadap kepada depa, mengharapkan depa terima Islam. Tuhan tegur. Sampailah kita dah baca itu sampai ayat 10. Allah bagi satu teguran yang keras. Baik, iaitu rendah dan fakirnya Ibnu Ummi Maktum yang buta itu tidak patut jadi alasan untuk tidak senang mendengar perkataannya. Seolah-olah Allah nak bagi satu teguran kepada baginda Nabi SAW yang kata Abdullah bin Ummi Maktum ini, walaupun dia buta, walaupun selalu dah duk jumpa dia, walaupun dia tak ada kedudukan istimewa, dia hanya seorang lelaki buta yang dia ni main nak dengar tazkirah kamu, jangan pandang rendah pada dia. Mungkin dia lebih baik daripada sekian banyak orang yang masuk Islam. Ni Allah tegur begitu. Dan kita pun sebut itu tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum ni sekurang-kurangnya ulama catat apa istimewa dia, tak kurang daripada 6 benda. Lebih lagi lah, sekurang-kurangnya 6. Nombor 1, Abdullah bin Ummi Maktum ini tuan-tuan, dia adalah adik Nabi SAW. Itu tentu, kerana dia sepupu kepada Khadijah binti Khuwailid. Satu. Yang kedua, Abdullah bin Ummi Maktum ni orang golongan pertama masuk Islam. Di saat orang Islam kena hentam, orang tak mau ikut Nabi, waktu tu siapa ikut Muhammad ni dianggap depa ni memang teruk, tak ada kerja, duk hidup senang elok-elok, duk pergi bagi susah diri pasal apa, macam tu. Hak amalan kita duk buat elok dah, tiba-tiba pergi buat satu amalan lain pula duk ikut Muhammad ni pasal apa? Golongan pertama masuk Islam di saat orang Islam kena seksa, satu cabaran besar. Yang ketiga, kata ulama, sebelum Nabi SAW sampai ke Madinah, Abdullah bin Ummi Maktum telah dipilih Allah untuk menjejakkan kaki di bumi Madinah Al-Munawwarah sebagai apa tuan-tuan? Sebagai duta, sebagai da'i kepada Islam. Siapa Abdullah bin Ummi Maktum ni digandingkan dengan siapa? Dengan Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Dua-dua sahabat ni sampai di Madinah sebelum Nabi sampai. Nabi sampai, disebut dalam riwayat, tidak ada satu rumah pun yang tak sampai dakwah Islam hasil daripada Abdullah bin Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umair. Tidak ada satu rumah di Madinah pun yang tak masuk cahaya Islam hasil usaha dakwah mereka. Luar biasa, orang buta tuan-tuan. Kita hak celik cari masjid tak jumpa. Pelik sungguh lah. Dia sampai traffic light dia boleh pergi terus. Allahu Akbar, Allahu Akbar, singgah beli derian ya tuan-tuan. Bukan masjid ni, bukan tempat ni, tempat lain kan.
Sungguh tuan-tuan, saya pergi mengajar satu tempat. Kebetulan tuan-tuan, jadi masjid di depan tu ada jenis jual-jual barang ni lah, jual buah lah apa semua ni. Beli buah tuan-tuan, orang tengah semayang ni. Kalau kita nak husnuzan pun macam bila dia semayang maghrib kat ni, lagu tu. Nak husnuzan pun kira baru je Allahu Akbar, bunyi dah Allahu Akbar tu. Boleh tuan-tuan duk lintas pimai-pimai dalam kawasan masjid tuan-tuan, depan masjid, tak jumpa pintu masjid. Bukan suruh pergi dakwah, suruh main masjid, tunai kewajipan diri sendiri. Satu benda yang menginsafkan. Sahabat Nabi yang buta ini tuan-tuan, sampai ke Madinah bersama Mus'ab bin Umair, satu orang anak yang dibuang oleh keluarga, oleh mak bapak dia. Kerana apa? Kerana ikut Islam. Nabi sampai di Madinah, dah ramai dah orang masuk Islam. Hasil siapa? Ini dia keistimewaan sahabat ni, Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu dan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. 3. Yang keempat tuan-tuan, Abdullah bin Ummi Maktum. Dalam ramai-ramai sahabat, Nabi angkat dia jadi muazzin. Di antara 2 muazzin di zaman Nabi SAW, yang pertama Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu, yang kedua Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Berapa? 4 dah. Yang kelima, Abdullah bin Ummi Maktum, ketika Nabi tak ada di Madinah, Nabi keluar pergi perang dengan sahabat-sahabat, dia di antara sahabat yang sering, yang selalu diberi kepercayaan untuk jadi khalifah Nabi, untuk jadi pengganti Nabi ketika Nabi tak ada di Madinah. Contoh, Nabi pergi kepada pembukaan kota Mekah, siapa yang ada di Madinah? Orang perempuan, budak-budak, orang tua yang uzur, yang tak boleh pergi. Tak, yang ni semua pergi. Yang tinggal ialah orang tua-tua, perempuan dan sebagainya. Siapa jadi khalifah, jadi ketua, yang duk pimpin, yang duk urus bab-bab orang Islam di Madinah? Abdullah bin Ummi Maktum yang buta itu dipilih oleh Nabi SAW. Yang keenam, yang terakhir, ada banyak lagi. Sahabat yang buta mata ini sentiasa duk intai peluang nak pergi berjihad di jalan Allah. Di zaman Nabi tak izin. Dan Nabi bagi satu tempat baik kepada Abdullah bin Ummi Maktum ini tuan-tuan. Walaupun kamu tak pergi, tapi kamu duduk di Madinah menggantikan aku, jadi imam semayang, urusan-urusan orang Islam, apa yang berlaku tentang orang Islam kamu urus. Tapi di zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, ketika berlaku peperangan Qadisiyah dengan tentera Parsi, Abdullah bin Ummi Maktum meminta untuk pergi sekali, dan minta posisi apa tuan-tuan? Memegang panji Islam. Pegang panji. Dia kata, apa, jangan takut, aku buta. Dia kata, walaupun tentera Islam kena hentam teruk, aku tak nampak apa yang jadi. Pasti panji Islam tidak akan jatuh. Kalau jatuh tu tanda aku pun dah syahid dah. Sungguh tuan-tuan, bila selesai peperangan Qadisiyah tu, orang Islam menang besar pada ketika itu. Menang besar pada ketika itu. Tapi dalam kemenangan itu, darah-darah syuhada pun banyak. Di antaranya Asy-Syahid, sahabat Nabi yang mulia ini, Abdullah bin Ummi Maktum. Jenazahnya dijumpai dalam keadaan mendakap panji Islam pada ketika itu. Kita subuh dekat bantai, jaga, nak duk genggam duit, duk cari kerja aja, duk ligan dunia, tak peduli apa pun tentang agama. Malu kita dengan apa yang sahabat-sahabat tunjukkan. Dan tuan-tuan, mungkin kita boleh tambah satu lagi yang paling istimewa, ialah bukan setakat 16 ayat daripada surah Abasa ni turun kerana Abdullah bin Ummi Maktum ni. Sahabat ini juga tuan-tuan, ayat Quran daripada surah Nisa yang kita pernah baca dulu, turun untuk menjawab permintaan dia. Tuhan kata tak sama orang yang tak pergi perang dengan orang yang pergi perang. Tak sama. Orang yang pergi perang dia satu kedudukan tinggi daripada orang yang tak pergi. Allah Ta'ala buat turun ayat atas permintaan dia. Ya Rasulullah, aku ni darurat, aku ni buta. Kalau tak buta aku pergi. Aku ni dhaif, lagu ni. Allah sambung turun ayat, tambah 1-2 perkataan, iaitu illa darar, kecuali orang-orang yang mudarat. Tak apa, mereka ni punya makam tak seperti makam orang yang tak pergi perang.
Ayat Quran turun untuk terima permintaan Abdullah bin Ummi Maktum radhiyallahu anhu. Nak cerita istimewa tu. Baik, tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Sambung lagi. Sekalipun kerana percakapannya dengan orang-orang yang diharap Islamnya jangan terputus. Walaupun Nabi mengharapkan, Nabi duk semang dengan pemuka Quraisy ini, tak terputus perbualan Nabi itu. Orang buta itu hidup hatinya. Sungguh tuan-tuan. Orang buta ini tuan-tuan, dan saya sebut dah itu tuan-tuan kuliah bulan lepas. Kalau tuan-tuan pergi ke bumi Mesir, anak-anak kita yang berpeluang mengaji di sana bidang Quran, yang menghafaz Quran, yang bertalaqi dengan syekh-syekh Arab, kebanyakan yang ada di bumi Mesir ialah buta-buta yang jadi qari, yang jadi orang-orang alim bidang qiraat, yang hafaz matan-matan qiraat kesemuanya, yang menghafaz matan fawasil, yang menghafaz matan Resam Osmani, Mauriduz Zam'an, yang menghafaz segala kitab-kitab. Buta mata. Kita mata cerah, hati tahu apa cerah. Lepas tu Quran kata apa? Yang buta itu bukan buta mata, walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Yang buta ni ialah mata hati. Yang kata buta betul-betul buta ni bukan mata, yang betul-betul buta mata hati. Dia tak nampak kebenaran kalau mata hati buta. Baik, orang buta itu hidup hatinya, tajam fikirannya, bila ia mendengar hikmah dipeliharanya. Ni orang buta, keistimewaan dia. Betul tuan-tuan, orang yang pandai ni, kadang-kadang Allah Ta'ala anugerah anak yang buta, dia asuh anak dia bagi jadi hafiz Quran. Dan tuan-tuan percayalah, anak-anak yang kurang tak ada deria penglihatan ini, buta matanya, kalau dia hafiz Quran, hafazan dia lebih baik daripada yang kita yang celik-celik ni. Kita tengok macam-macam. Depa sekali hafal, depa boleh simpan memori tu, hati terang. Yalah, sumber ataupun jalan maksiat yang masuk melalui mata tu tak ada. Yang dia masuk melalui telinga, hak lain. Tak, tangan, kaki. Tapi hak melalui mata ni, hak turun ke hati tak ada. Jadi hati ni dia terang. Saya jumpa satu dua sahabat teman-teman dengan anak-anak yang buta ni, istimewa betul depa tuan-tuan. Depa hafaz dengan Quran Braille. Dengan Quran Braille ni tuan-tuan, pegang lagu tu je, pegang lagu tu, tahu dah innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum. Kita hak celik duk baca dengung tak cukup lagi. Saya pernah pergi jadi hakim dengan kawan-kawan tuan-tuan di sampai peringkat kebangsaan kita jadi hakim. Tengok orang buta-buta ni, pendidikan khas ni tuan-tuan, main baca Quran ni dengan dengung, dengan panjang. Dia pegang tu, dia baca. Kita kata hebat sungguh. Yang kata kehebatan, kebijaksanaan Allah Ta'ala bagi kepada orang yang buta celik mata hati ni. Dia pegang tu, hak biji-biji Quran Braille tu, dia biji tuan-tuan, dia bukan tulisan, dia macam biji simbol-simbol tu. Dia boleh petik ayat tu, sayaqulus sufaha'u minan nasi ma wallahum. Dia boleh macam gitu. Yang kita duk sayaqulu lu as-sufaha'u bunggah. Turun Iqra 5 balik kan. Dah naik Al-Quran dah turun, kata hang nak turun Iqra 5 balik, nampak karut dah, baris panjang tak betul apa semua, apa dengung. Buta hati terang tuan-tuan. Tu hak baca. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ada peluang tengok budak-budak yang buta hafaz Quran, masya-Allah. Sampai saya terus terang sebut tuan-tuan, kalau pendidikan khas di peringkat kementerian, yang duk jadi johan ialah pelajar buta bidang Quran. Qayyim dulu, Qayyum kan nama. Yang yang tilawah pun hak buta, hafazan pun buta. Nah, abang kata Allah Ta'ala tu, dia tarik satu nikmat, dia sabar atas nikmat yang kurang tu, Allah bagi hak lain. Jadi tuan-tuan tengok macam mana yang Allah Ta'ala pilih sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum yang buta ini tuan-tuan. Kelebihan dia cukup banyak. Apa lagi? Tajam fikirannya, bila ia mendengar hikmah dipeliharanya. Bahkan dikatakan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Ummi Maktum berjumlah 800 lebih. Banyak. Kita hafal berapa hadis tuan-tuan? 10.
matan selera. Ustaz saya satu je, innamal a'malu binniyat, tu pun tak habis dekat tu ya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kanat hijratuhu, tu tak mau, jangan tanya, tu saya tak hafal. Saya hak depan tu je. Jadilah satu pun kita tak boleh apa. Sahabat seumpama tuan-tuan tengok dia menghafaz hadis sejumlah itu, nah, tajam fikiran dia dan dipergunakannya untuk menyucikan rohaninya dan jasmaninya daripada kufur dan kederhakaan. Sebab itu berfaedah kepadanya pelajaran dan nasihat yang diberikan kepadanya untuk dunianya dan akhiratnya. Nah, muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Adapun orang kaya-kaya dan orang besar-besar, Tuhan tegur ni, ringkasnya orang-orang yang terpandang mulia dalam kehidupan duniawi itu. Kalangan kita manusia yang hidup atas muka bumi ni, ada yang kaya, ada yang miskin. Jadi hak kaya yang besar-besar, yang ada title, kedudukan, pangkat, macam-macam pangkat yang ada dekat dia, pingat yang dia dapat dan sebagainya. Baik, Allah Ta'ala kata apa? Ringkasnya orang-orang yang terpandang mulia dalam kehidupan duniawi itu, Syekh kita dia menafsirkan, kebanyakan atau sebahagian besar ingkar. Bukan semua, sebahagian yang Tuhan bagi kelebihan harta, kedudukan ni, kadang-kadang ingkar agama. Berasa tak apa dah tak semayang dah. Tak semayang rasa tak apa. Tak semayang pun sihat, dia tak Ustaz. Saya ni kira Jumaat saja saya semayang. Tera Jumaat saja pun saya macam ni, punya nikmat kesihatan semua Tuhan bagi. Kalau saya semayang, tak tahu Tuhan nak bagi apa kat saya. Dia boleh loyak buruk lagu tu pula dah. Saya ni kira tera tak semayang ni Ustaz. Kalau saya semayang, saya tak tahu maqam wali kutub ke wali apa tak tahu. Wali walaqah boleh bagi. Wali songo mah simpan. Kan? Ni ada kebanyakan, dia kata bukan semua, kebanyakan orang yang Tuhan bagi kelebihan ni, macam kita kata tadi, tak nampak masjid, tak nampak surau. Nah, baik. Sambung lagi. Kebanyakan atau sebahagiannya besar, sebahagian besarnya ingkar atau tidak hendak mempergunakan akal dan fikirannya untuk mencari hidayah Allah dan petunjuk ilahi. Maka apakah gunanya engkau, wahai Muhammad, sangat berharap kepada mereka itu? Ni pemuka-pemuka Quraisy ni yang kita baca hari itu tuan-tuan, yang mereka ni sebenarnya bukan mau pun ni. Utbah, Syaibah bin Rabi'ah ni, anak Rabi'ah ni, Abu Jahal ni, Umayyah bin Khalaf ni, Walid bin Mughirah ni, mereka ni bukan mau apa, mereka main duk acah Nabi lah. Mereka kata, Muhammad cerita kat kami tentang Islam, kami nak dengar. Nabi tuan-tuan, kita baca akhir surah At-Taubah, Nabi, sifat Nabi pada laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum, tu bil mu'minina raufur rahim. Umat Nabi ni, Nabi ada satu sifat Tuhan sebut dalam Quran, harisun alaikum, sangat tamak kebaikan untuk kita. Bukan untuk Nabi, untuk kita. Sampai kalau Nabi di Isra' dan di Mi'raj yang kita baca baru ni, sejarah Isra' Mi'raj pun Nabi teringatkan umat Nabi. Siapa tu Jibril? Ramai sangat tu. Itu umat Musa alaihi salam. Ramainya. Umat aku banyak benda tu tak? Bila Nabi dapat tahu umat Nabi lebih ramai daripada tu, lega. Harisun alaikum. Siapa dulu dihisab esok ni? Umat kamu, umat yang akhir diutuskan, umat pertama dihisabkan. Lega. Nabi nak hak baik untuk kita. Aku tak mau umat aku menderita, tersiksa di mahsyar lama-lama. Aku ni esok ni boleh bagi apa kepada umat aku ni. Nabi ni duk fikir tu je. Allah bagi kepada Nabi syafa'atul uzma, sebesar-besar syafaat yang tak ada Nabi lain dapat. Nabi SAW dapat. Hak ni aku nak guna untuk umat aku. Aku tak mau, aku tahan lidah aku, hati aku daripada doa benda ni. Nabi tak guna di dunia tuan-tuan. Kalau Nabi guna dah, seperti mana Nabi-Nabi yang lain guna kepada umat-umat mereka. Tapi Nabi tak guna. Nabi kena teruk di Taif pun Nabi tak guna tu. Mustajab tu. Ni yang kata Nabi SAW harisun alaikum, sifat dia tamak kebaikan kat kita.
Orang jumpa, ya Rasulullah, aku tak ada apa, boleh tak bagi sikit makanan? Nabi tengok tak ada apa. Aisyah, ada apa lah rumah kita? Tak ada apa. Kalau tak ada, hantar khadam pergi berhutang dengan siapa, bagi dekat dia hutang atas nama aku. Itu Nabi SAW. Maka tak heran sifat Nabi yang mulia itu, tuan-tuan, sampai ke tahap puak-puak Quraisy ni ambil kesempatan. Dia tahu Muhammad ni baik, kita pergi acah dekat dia, dia mesti layan kita lebih. Kita nak peleceh dia aja. Maka ketika itu Allah uji baginda Nabi SAW dengan kehadiran Abdullah bin Ummi Maktum ni. Dan bila Nabi duk cerita tentang Islam kepada pemuka Quraisy ini, rupa-rupanya Allah tegur Nabi, mereka ini kaya, mereka ni berasa hebat, mereka ni tak mau agama dah sebenarnya. Mereka ni sebenarnya sia-sia aja. Kalau kamu duk mengharapkan mereka dapat hidayah, aku yang nak bagi hidayah, bukan kamu, wahai Rasul aku. Macam itu. Nah, baik. Maka apakah gunanya engkau sangat berharap kepada mereka dengan tiada memperdulikan engkau yang telah, orang yang telah engkau ketahui kehausannya kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sungguh-sungguh kekuatan manusia adalah hidup hatinya. Ni kekuatan kita. Tuan-tuan boleh bangkit sembahyang subuh kerana kuat badan ke kuat hati? Kalau kuat badan, ramai orang yang kuat badan tak boleh bangkit. Dia boleh pergi angkat besi berat-berat, masuk gym apakah, masuk bayar sebulan berapa ratus boleh bayar kan? Boleh angkat berat, boleh berat mana mau boleh. Ni beras pun boleh tanggung 50 kilo, tak ada apa, ke sebelah tangan ni kan. Tapi sembahyang tak boleh bangkit. Betul ulama kata apa? Sebenar-benar kekuatan manusia ialah hati. Sebab tu sahabat tunjuklah, tuan-tuan. Kita pun, tuan-tuan, kalau Allah Ta'ala bagi dekat kita hati yang kuat, kurus kering, tak ada tenaga, tak cukup zat pun, tuan-tuan, ibadah luar biasa. Dan Ramadan pun mendidik kita, kekuatan hati mendorong kita buat ibadah. Tiap orang puasa perutnya kurang makanan, kosong perutnya, ulama hikmah kata hatinya akan penuh. Penuh apa? Penuh hikmah. Hikmah tu kita tak dapat bulan lain, melainkan orang yang rajin puasa sunat. Cuba tanya orang yang hafaz Quran, tuan-tuan, hafaz Quran lagi, mengulang Al-Quran yang paling baik bila? Mereka akan jawab pada ketika berpuasa di waktu petang. Waktu lapang sungguh-sungguh. Waktu tu ambil Quran hak kita dah hafal, kita mengulang hafazan. Waktu tu cukup cepat. Tu tak pernah sembang dah budak-budak nak menjadi imam tahfiz ni. Sembang kan mereka. Adik duk mengulang ni, boleh ingat no? Duk main jadi imam 2 orang no? Satu malam setengah juzuk no? Setengah masjid pun buat. Sembang mereka. Waktu puasa rupanya, tuan-tuan, hak kita sangka tak ada tenaga tu, hak lepas asar tu utama tu, waktu kita kemuncak, tengok tembikai pun berasa nak makan 6 biji masa tu. Tembikai ni berasa macam kecil, ya beli banyak ni cukup tak? Abang kau orang puan, cukup lah abang orang besar ni, aku rasa macam tak cukup, aku seorang ni. Amal tu pukul 5 tu. Waktu tu pi buka Quran, baca ulang hafazan, waktu paling baik. Di pengalaman ni, cerita bukan cerita pengalaman. Dan waktu tu kalau kita boleh mengulang, tuan-tuan, kalau waktu lain kita boleh mengulang 2-3 muka surat, waktu tu dia boleh pergi sampai setengah juzuk sekali hadap. Otak kita tajam. Betul lah ulama hikmah, ulama-ulama kata apa? Bila perut kosong, hati penuh, minda tajam. Waktu puasa. Nah, baik. Sama macam ni. Sesungguhnya kekuatan manusia ni hati. Dia kata, tajam fikirannya, yakin kepada yang hak bila telah terang, dan menurut serta ta'aluk kepada dalil dan keterangan bila telah nyata. Adapun harta, keluarga, bangsawan, darjat, pangkat dan sebagainya, maka sekaliannya itu hanya celupnya dan sepohon yang pergi datang dan hilang timbul, tidaklah tetap adanya. Harta kita, tuan-tuan, mana kekal, tapi ilmu hak ada dalam dada, tuan-tuan, kekal. Tuan-tuan duduk semayang berapa puluh tahun dah semayang, hilang lah ilmu tu. Tiba-tiba hilang ingatan, tak tahu sujud macam mana, saya terlupa lah sujud macam mana weh. Tak tak, dia kekal ilmu ni. Hati yang hidup ni kekal, hikmah kekal, tapi harta kita tak ada dah.
Hak tahun lepas ada 10,000 tu pun jahanam di mana tak tahu lah. Habis. Anak pun tak kekal, keluarga tak kekal, pangkat pun tak kekal, orang tarik balik datuk kita. Kan? Buat macam mana? Tu semua tak kekal. Hak dia belakang. Baik. Yang kekal dia kata hanyalah ni yang kita baca tadi, hati yang hidup, fikiran yang tajam. Kecewa manusia yang bergantung atau bersandar kepada segala yang tersebut itu kalau tidak disertai hati yang hidup dan fikiran yang tajam, yang suka kepada yang hak, yang benar dan tunduk kepada keterangan. Betul tuan-tuan, tengok ahli-ahli masjid, kawan-kawan kita yang sembahyang, tengok muka-muka kawan kita tuan-tuan, muka jernih-jernih, kita pun tenang tengok. Kita pergi tengok orang yang tak pernah sembahyang, kita try kan nak duduk dalam kelompok ni, kita try nak mendekati mereka dengan tujuan dakwah. Betul, alhamdulillah kita boleh tarik berapa orang, 2-3 orang tuan-tuan, tapi kita berasa janggal untuk bergaul dengan orang-orang yang tak mau pada agama. Majlis sudahlah tuan-tuan, orang baik-baik tuan-tuan, kalau dia duduk bersama-sama dengan orang yang tak mau pada agama, tak suka pada Islam, tak suka pada iman ni, dia duduk, dia akan rasa apa tuan-tuan? Kejanggalan. Bukan nak abang kata bagus sampai tak boleh duduk dengan orang, tak. Allah Ta'ala dia bagi tu hati tu, dia tak ada current, tak kontak. Walaupun kita minum fresh orange, dia balas bir, kan? Kita saja je nak pergi duduk, nak raih member-member sama sekolah, reunion ke apa, mereka dengan mabuk contohnya, kita nak pergi duduk dengan orange, fresh orange je, tak boleh, dia tak boleh masuk. Pasal apa tuan-tuan? Hati yang tak sama. Begitulah dia kata apa tuan-tuan, hati yang suka kepada yang hak, yang tunduk pada keterangan, yang hati ni hidup tuan-tuan, dia tak bergantung pada dunia dah. Nah, begitu. Ayat-ayat di atas dibacakan Nabi kita kepada umum, kepada kita semua. Sedang ayat-ayat itu berisi teguran dan cacatnya Allah kepadanya. Maksud dia Allah Ta'ala tegur Nabi SAW. Nabi tak simpan ayat tu kau nak jaga kedudukan sebagai Rasul kah? Dah, Nabi cerita. Nah, baik. Keadaan itu adalah suatu keterangan pula atas benarnya Muhammad anak Abdullah itu Rasulullah SAW. Pendakwah kena ambil sikap ni. Kalau kita pernah buat silap, mohon maaf. Ni sikap Nabi ni sunnah Nabi. Nabi buat silap, dan kesilapan Nabi tu ulama sebut dah, tak mengurangkan maksumnya Nabi, tak kurang, dan tak menyebabkan Nabi berdosa dah. Itu adalah aturan Allah Ta'ala buat gitu untuk pengajaran kita. Tindakan Nabi itu tidak menjejaskan kemaksuman Nabi, tidak menyebabkan Nabi berdosa, tak merendahkan darjat Rasul Nabi, tak menghilangkan title Nabi sebagai Habibullah dan sebagainya, tak. Tapi tujuan untuk apa? Untuk kita. Sehebat, siapa yang lebih hebat daripada Rasulullah? Tak ada tuan. Rasulullah ni kira semula-mula manusia, Sayyidul Khalaiq wal Bashar, penghulu segala makhluk yang Allah Ta'ala cipta. Penghulu Rasulullah SAW. Tapi kebenaran is kebenaran. Kebenaran adalah kebenaran. Nabi sebut, Allah tegur aku, abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Siapa yang, kalau kita kaji dari psikologi tuan-tuan, psikologi Nabi paling tinggi, cukup hebat tuan-tuan. Orang yang boleh, kalau kita ni jadi satu orang yang boleh mengaku kesilapan dan kita boleh minta maaf, dan kita sebenarnya mengangkat darjat kita di sisi Allah dan di sisi manusia. Orang yang boleh minta maaf atas kesilapan ni tuan-tuan, Allahu Akbar, Allah angkat darjat dia. Hak jenis ego ni dia bukan makin hebat, orang meluat ya. Kalau jadi bos tuan-tuan, tak pernah mulut ni saya minta maaf lah, kemarin saya silap bagi arahan menyebabkan tuan-tuan mai awal sejam, saya silap lah, saya minta maaf, tak ada, tak pernah keluar tu. Dia jenis silap pun, apa orang bawah apa kena ikut aku lah, tak apalah, mai awal bagus lah, dia kata kan. Dia tak ada tu, minta sorry tu tak ada langsung. Itu bukan sikap orang beriman tuan-tuan. Kita sebagai orang beriman ni baik. Bahkan Nabi SAW dalam teguran Allah Ta'ala itu, Nabi tetap baca. Itu menunjukkan
psikologi yang ada kepada Nabi sangat tinggi, jiwa Nabi jiwa yang besar. Nabi boleh cerita ayat tu. Nah, muslimin dan muslimat, kita sambung ayat sebelah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Kalla innaha tadhkirah faman syaa'a dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safar kiramin bararah. Ya, Quran ni lah tuan-tuan, dia punya rima dia tu, ramuan dia cukup. Kita duk baca syair Arab pun kan, dia tak boleh, dia tak sama 1% pun tak sama. Tapi syair Arab kita duk mengaji bahasa, kita duk baca kan. Ayat Quran ni dia kalam Allah tu, dia mai tu kita baca tu tuan-tuan, dia sedap. Nah, baik, apa maksud dia? Kalla innaha tazkirah, jangan, sesungguhnya ayat-ayat itu peringatan. Nah, faman syaa'a dzakarah, maka siapa yang mengkehendaki diingatinya, dan diingatinya lah Allah Subhanahu wa taala. Cerita hidayah ni tuan-tuan, ni ayat ni cerita hidayah. Faman syaa'a dzakarah, siapa yang Allah Taala mau hidayah kat dia, zakarah, dia akan ingat Allah. Sahabat kita buat mai 1-2 sahabat yang berhijrah tuan-tuan, kita tengok Allah tunjuk kebesaran dia sebenarnya. Allah tunjuk kebesaran dia. Kalau satu manusia yang pernah hanyut sampai macam tu, Tuhan nak ketuk hati sekali ya, Tuhan ketuk, dia boleh balik mai. Dan satu benda kita kena insaf, kita hak duduk atas jalan kebenaran ni, jangan sampai kita pergi ganti tempat dia. Hak dulu. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dia boleh. Allah ni dia muqallibal qulub, dia membolak balik hati. Duduk minta kat Allah Ta'ala ni, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, hati aku ni bagi tetap duduk atas agama, bagi elok. Kita duduk dengan ulama dah. Ya Allah, jangan sampai satu hari nanti aku ni penentang kepada pewaris Nabi ni, aku tak mau. Sampai ni benda-benda macam ni tuan-tuan, dia mengisah kita. Orang yang boleh buat satu kejahatan, apa kejahatan yang dia tak buat? Segala dosa besar. Dan apa? Kata mahir tak sembahyang, segala dosa besar dia pernah buat, Allah boleh petik hati manusia, boleh balikkan hati, balik mai pada hidayah, boleh jadi lebih baik daripada orang yang baik lama dah. Silap-silap tuan-tuan, boleh hafaz Quran, boleh hafaz hadis Nabi, boleh memahami Islam lebih baik daripada orang yang memang duk baik-baik dah. Pasal apa tuan-tuan? Pasal satu, kita jangan sentiasa duk dalam, dia panggil zon selesa. Zon selesa ni dia panggil soft zone ni, zon rasa seronok, rasa tak apa dah aku ni kira boleh main duk macam ni, duk dengan kawan-kawan baik-baik, kenuri kenara pun mereka boleh main, aku pun boleh pi. Kita zon selesa. Kita tak pernah fikir, dia panggil apa tuan-tuan? Fikir di luar kotak. No, ada orang yang hidayah tak sampai dekat dia, kita kena fikir habis, apa aku boleh buat? Paling-paling tak ada apa tuan-tuan, aku tak boleh pi, tapi duit aku boleh, aku bagi duit. Siapa yang boleh pi, aku boleh bagi sumbangan. Contoh maksudnya kita boleh sampai ke tahap tu, kira okey. Nah, baik. Allah Ta'ala sebut faman syaa'a dzakarah, maka siapa-siapa yang mengkehendaki, siapa yang Allah Ta'ala mau hidayah sampai dekat dia, zakarah, dia akan ingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fi suhufin mukarramah, dalam kitab-kitab yang dimuliakan, yakni dalam kitab-kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil semua, dan Al-Quran. Marfu'atin mutahharah, ditinggikan lagi disucikan. Kitab-kitab ni marfu'atin mutahharah, yakni tinggi dan suci. Bi aidi safarah, dengan tangan utusan-utusan. Maksud dia diturunkan melalui malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kiramin bararah, yang mulia-mulia lagi, yang berbuat yang baik-baik. Maksud dia malaikat. Sama dia punya tafsir dia. Dengan beberapa ayat Allah menerangkan bahawa hidayah atau petunjuk Allah yang diturunkan kepada manusia dengan perantaraan Rasulnya bukanlah suatu yang dapat ditanamkan oleh sesiapa jua pun dalam hati seseorang. Kena ingat ni, Allah tegur Nabi SAW,
dan kita ambil pengajaran. Bahkan Allah nak habaq kata, wahai Rasul aku, kamu pun bukan tukang tanam hidayah dalam hati dia bang, yang nak campak api hidayah aku. Baik, tetapi hidayah itu semata-mata peringatan yang dapat mengingatkan orang-orang lalai dan leka hatinya, dan membangunkan hati orang-orang yang tidur nyenyak hatinya. Soal hati ni tuan-tuan, Allah susah nak cakap. Allah Ta'ala, saya selalu bawa cerita ni tuan-tuan supaya kita ambil pengajaran lah. Kita tak boleh, hubungan kita dengan Allah ni jangan putus. Sebab apa tuan-tuan? Contohlah kita duk mendidik anak-anak ni tuan-tuan, ada orang dia betul-betul bersungguh-sungguh untuk pastikan anak dia, okey, hang mesti umur sekian-sekian hafaz Quran, hang ayah mau ni dia time untuk hang mengulang hafalan contohnya, ini time untuk hang apa lagi, ini dia susun macam tu. Lepas tu ulama-ulama pesan satu benda jangan kita lupa, di samping kudrat kita duk didik anak kita ni, jangan lupa ni. Ni jangan lupa. Pengajaran cukup banyak dalam masyarakat. Tuan-tuan, saya pernah jumpa si pengalaman. Ada ibu bapa yang melahirkan 5 orang anak hafiz Quran, tapi mereka ni bukan siapa-siapa pun yang ada kedudukan dalam masyarakat. Bukan ustaz, bukan orang yang tinggi ilmu agama, bukan siapa pun tuan-tuan. Suami kerja makan gaji, kerja biasa-biasa, kadang kerja kilang ni tak apa sesuai, berhenti saat pergi masuk kerja lain pula. Lalu tu isteri suruh rumah sepenuh masa, anak Tuhan takdir 5 orang hafaz Quran, 5 orang. Kita sembang, kita tanya apa ramuan resepi orang yang macam ni. Kita doa satu jawapan yang dia boleh kongsi apa tuan-tuan. Saya waktu malam saya akan pastikan pukul 8 mereka selepas berjemaah sembahyang contohlah apa, mereka akan duduk halaqah. Kita ingat itu satu jawapan yang betul-betul dia mengisahkan hati. Saya jumpa di masjid negeri, dia kata saya ustaz tak pandai ilmu Quran, tak banyak baca Quran pun tak pandai, malu kat anak-anak mereka pandai baca pada kita. Tapi saya satu je ustaz, pertama saya jaga sumber rezeki yang anak saya makan. Hak tu saya boleh pastikan, lain saya tak pandai. Takat tu saya boleh jaga, saya jaga sungguh-sungguh. Saya kerja benda yang tidak ada unsur syubhat. Saya cuba try. Saya duk rujuk, saya pergi mengaji, saya rujuk ustaz bolehkah saya kerja macam ni apa semua. Satu dia kata. Yang kedua, saya minta dekat isteri saya sungguh-sungguh. Ni betul ya tuan-tuan. Saya minta dekat isteri saya, orang kenamaan ni boleh sikit-sikit dia dah. Kan apa-apa tempiahnya bagus jugaklah. Kita duk buat kerja dakwah ni kena ada sumber, dia kata. Jadi kita nak, kalau tepi jumpa orang kampung ni, mereka boleh bagi apa, duk RM1 daripada dulu ni. Dakwah jangan macam tu tuan-tuan. Jangan cari orang-orang yang ada satu standard je kita tepi. Oh level ni bukan aku, yang ni bagi mereka ni. No. Islam ni dia rahmat lil alamin, dia luah, dan kita kena sentuh semua orang yang kata dakwah Islam ni. Baik. Maka siapa-siapa yang ada kehendak dan kemahuan dalam hatinya sesudah diingatkan dengan kitab Allah itu, nescaya ia mengingati Allah Tuhan dan Khaliknya, dan tentu ia suka menurut apa yang diperintahkan Allah. Tidak keperluan kepadamu mengambil hati mereka. Kita kadang-kadang dalam dakwah tuan-tuan, kita terlalu mementingkan soal ambil hati orang. Kita tak letak kebenaran Tuhan nombor satu. Kita terlalu dalam kita duk berdakwah ni, kita duk fikir, kalau aku cakap kasar lagi contohnya lah, Syaibah ni dia tak masuk Islam, so kita kena layan dia, bagi betul-betul, bagi dia terpikat. Tuan-tuan, dalam dakwah ni kadang-kadang hati ni boleh lari. Hati kita ni, hak da'i ni, baik saya, baik tuan-tuan hak buat kerja-kerja Islam tuan-tuan, kadang-kadang kita hati kita ni tuan-tuan, kita niat tu betul nak orang balik pada Islam, tapi kita tu kena buat bagi kemas lagi, persembah bagi, jaga hati ni. Jangan bagi putih tu, pengharapan pada Allah tu jangan bagi putih. Allah nak bagi hidayah, jaga hati ya, jangan pesong, dia kata. Baik, pada ayat 13 sampai 16 Allah menerangkan bahawa petunjuknya itu adalah dalam kitab-kitab yang dimuliakan
iaitu Zabur, Taurat, Injil dan umpamanya. Wallahu alam. Ni kita akan sambung pada kuliah selepas ni lah, insyaAllah. Nah, kita tanggung, kita kena berhenti sini sebab lepas ni kita ada jenazah kan. Kita akan sambung pada ayat 13 sampai 16, seterusnya dengan tafsir ayat 17 sampai 22. Nah, wallahu a'lam bissawab. Adakah soalan? 5 minit dan lagi. Kalau ada satu soalan. Ada? Wallahualam. Yang baik itu daripada Allah. Salah dan silap, kasar bahasa dan sebagainya, saya minta ampun daripada Allah. Maaf daripada tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina wa ashabi sayyidina rasulillahi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu wa sallama ala rasulil amin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah An-Nasr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.